A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi, sahabat-sahabat Al-Jatan Kuasa, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sekali lagi dapat kita berada dalam solat subuh berjamaah ini dan mendengar sedikit ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat yang lalu saya ada menyebutkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitin wal qanitat ila akhir ayah. Allah Subhanahu wa taala sebut 10 sifat di dalam ayat tersebut. Al-muslimin wal mu'minin, qanitin, sadiqin, sabirin dan sebagainya. Iaitulah orang-orang yang bakal akan dilepaskan daripada dosa-dosanya. A'addallahu lahum maghfirah, akan diberikan keampunan dan ganjaran yang besar. Orang yang terakhir yang Allah sebut dalam kitabnya dalam ayat ini, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, iaitu orang yang banyak mengingati Allah lelaki dan orang yang banyak mengingati Allah orang perempuan. Hadis Nabi SAW yang dicatatkan oleh Ibnu Katsir dalam menerangkan ayat ini, siapakah dia orang yang banyak mengingati Allah? Orang yang banyak mengingati Allah itu siapa? Siapakah dia yang digelar orang-orang yang banyak mengingati Allah? Az-zakirina katsira waz-zakirat. Dua orang, lelaki dan perempuan. Maka Ibnu Katsir mengambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan daripada Ibnu Majah dan Abu Daud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ayqadha ar-rajul imra'atahu minal laili fasalliya rak'ataini katabat tilkal lailah minadz zakirin Allah katsiran waz zakirat. Sekiranya seorang suami mengejutkan isterinya pada waktu malam, lantas kedua-duanya sembahyang 2 rakaat pada malam itu. Payah ni, kan nampak macam senang, tapi kalau jarang-jarang nak tak mulakan kejut-kejut, ada apa pula orang tua ni, kan ni jarang nak buat. Idza ayqadha, apabila mengejutkan seorang lelaki, imra'atahu, isterinya pada malam, kemudian semayang dia 2 rakaat, kataba tilkal lailah, maka dituliskan kedua-duanya itu, atau kutiba, dituliskan kedua-duanya itu tilkal lailah, pada malam itu, daripada kalangan orang yang banyak mengingati Allah dan orang lelaki dan orang perempuan yang banyak mengingati Allah. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat buat. Seumur hidup sekali pun jadilah. Pernah ni kalau yang baru-baru kahwin ni mudah sikit memulakan tabi'i ataupun kebiasaan. Ni kalau tak biasa, kejut-kejut jom mayang. Ataupun kita ambil peluang ketika mana kita berlaku musibah dalam keluarga, jom bangun kita doa lah malam tu. Kemudian teruskan. Nak memulakan susah, jadi menjadikan adat kita, ibadat yang kita jadikan adat, atau maknanya istiqamah. Jadi siapa yang boleh buat, mampu buat, maka malam itu, bukan malam-malam seterusnya, tak kena setiap malam jugalah, seminggu sekali ke, dinamakan dia az-zakirina waz-zakirat. Jadi perkara ini tidaklah wajib, tetapi benda ini digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut dalam ayat ini. Termasuk dalam 10 sifat orang yang bakal disediakan keampunan. A'addallah, Allah akan beri.
Kalau beri, maknanya dekat dunia Allah dah ampunkan. Tetapi Allah akan sediakan keampunan. Maknanya keampunan tu nanti kat akhirat Allah bagilah. Masuklah ke Allah ampun. Keampunan tu Allah sediakan. Wa'adallaha maghfiratan, dan Allah berikan keampunan, menyediakan keampunan itu, wa ajran azima, dan memberikan ganjaran yang sangat banyak. Jadi tuan-tuan kasih Allah, walaupun pendek, pada hari ini amalannya cukup payah. Memerlukan satu, dia syarat dia mesti ada isteri. Kau tak nak kejut siapa? Kau nak kejut siapa? Mesti ada isteri, syarat dia. Tu Allahu alam. Amirul tak lewat tak ada isteri lagi. Kan? Yang ada dua kena kejut dua. Yang ada tiga kejut tiga, belum tentu lagi kejut. Kan? Jadi tuan-tuan kasih Allah, bukan nak kejut orang, nak isteri. Isteri kejut kita pun boleh dalam sebuah hadis yang lain. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah tasbih 10 kali, ucapkanlah Allahu Akbar ataupun Alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali. 10. Dalam hadis itulah lepas semayang. Lepas semayang 10 atau 33 hadis yang lain. 10 hadis yang lain. Kemudian Rasulullah sebut, barang siapa yang mengejutkan isterinya, suaminya bangun, dengan syarat suaminya bangun, ambil semayang dulu 2 rakaat. Dalam hadis inilah, tadi hadis lain, semayang dulu 2 rakaat, lepas semayang baru kejut isterinya. Kalau tak nak bangun, dia ambil spray, bukan simbah kan, spray dengan kasih sayang. Gitu, spray. Kalau tak nak spray, ambil celup air, siram gitu. Dia pun bangun dan semayang. Ataupun isterinya bangun dulu, isterinya ambil semayang siap-siap pakai telekung semua putih, lepas tu semayang 2 rakaat, kejut suami. Kan? Suami kalau yang terperanjat, Allahu a'lam bissawab, tak pernah buat. Jadi itu hadis yang lain. Tapi pokoknya ceritanya ialah mengejutkan pada waktu malam, semayang 2 rakaat sekurang-kurangnya. Boleh? Cikgu Jamal Sri boleh? Jadi tuan-tuan kasih Allah SWT, jadi kena bagi tahu dulu pada waktu malam nanti. Kalau kau bangun, kejut. Kalau aku bangun, aku kejut kau malam ni. Kita buat sekurang-kurangnya seumur hidup sekali pernah kita buat. Allah menjadi saksi nanti di hari kiamat. Kita az-zakirina wa zakirat. Aku dan kau adalah orang yang banyak mengerti Allah pada waktu ini, insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan itu satu amalan yang kita cuba buat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.